Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Anda bersama saya Sadam Idris dalam Berita Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Terus ke paparan menarik pada edisi kali ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri hadir ke Majlis Riang Ria Aidilfitri dan Keamatan SCSB. Mutiara GRS adakan kursus etika majlis rasmi dan pengucapan awam. Majlis penutupan Minggu Integriti MAFI berlangsung dengan jayanya. Rosalyn Olivia dinobat undur ngadau SMJ 2022. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri yang berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai hadir ke Majlis Riang Ria Aidilfitri dan Keamatan Anjuran Sabah Electricity Sdn Bhd di Dewan Persidangan Wisma SCSB pada Khamis lepas. Kedatangan yang berbahagia Datuk yang juga ahli Lembaga Pengarah SCSB disambut oleh Ketua Pegawai Eksekutif SCSB Insinyur Teknologis Muhammad Yaakob Jaafar serta pegawai SCSB sebelum majlis bermula. Yang berbahagia Datuk juga menyampaikan sumbangan inisiatif tanggungjawab sosial korporat SCSB kepada 7 pelajar lepasan program asasi Sains Universiti Malaysia Sabah selain sumbangan kepada asnaf serta waris ahli keluarga kaki tangan SCSB yang telah meninggal dunia. Selain itu, bantuan tunai turut disampaikan kepada Masjid As-Salam Kampung Contoh Petagas dan Surau Mahabbah Kampung Muhibah Petagas. Bagi meningkatkan pengetahuan mengenai amalan protokol dan etiket sosial dalam kalangan ahli, Pertubuhan Muafakat Amal Titipan Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah atau nama singkatannya Mutiara GRS telah mengadakan kursus etika majlis rasmi dan pengucapan awam. Majlis diadakan di Sabah International Convention Centre pada Sabtu lepas yang dirasmikan oleh Isteri Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah merangkap pengerusi Mutiara GRS yang amat berbahagia Datuk Seri Panglima Haji Julia Salak. Kursus yang berlangsung selama sehari itu mendedahkan peserta mengenai tata cara berpakaian, penampilan diri serta kebolehan berkomunikasi sama ada ketika menghadiri majlis formal maupun tidak formal. Yang berbahagia DSP Haji Julia berkata, aspek ini penting bagi menambah keyakinan ahli Mutiara GRS ketika berucap di majlis selain meningkatkan penampilan diri agar lebih berwibawa. Justru, beliau cukup yakin bahawa ahli-ahli Mutiara GRS berupaya mengaplikasikan ilmu baharu itu agar terus relevan seiring arus perdana. Hadir sama yang di-Pertua 1 Mutiara GRS Datin Seri Panglima Nur Asida Alimuddin, Naib yang di-Pertua 2 Mutiara GRS Datin Seri Panglima Cecilia Edwin Ketingan, Naib yang di-Pertua 3 merangkap pengurusi Biro Kebajikan Mutiara GRS Datin Linda Ewit, Pengarah Institut Latihan Sektor Awam Negeri Insan Encik Muhammad Yassin Ibrahim dan penceramah khusus Encik Muhammad Norazmi Haris. Majlis penutupan Minggu Integriti telah diadakan oleh Kementerian Pertanian dan Perikanan di Dewan Serbaguna Wisma Pertanian Sabah pada Jumaat lepas. Majlis ini dirasmikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri yang berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai. Pelbagai pengisian menarik diadakan sepanjang minggu tersebut melibatkan semua jabatan dan agensi di bawah salian MAFI. Antaranya seperti ceramah integriti, pameran, fit integriti, kuis integriti, hari terbuka bersama pelanggan dan program demam darah. Hadir sama yang berbahagia Datuk Dr. Narina Tinggal, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah. Puan Dayana Rashikin binti Zulkifli, Ketua Bahagian Integriti dan Governor Negeri, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pengarah-pengarah jabatan serta pengurus besar pelbagai agensi. Rosalyn Olivia dinobatkan sebagai pemenang undur ngadau SMJ 2022 setelah menewaskan 3 peserta yang lain. Rosalyn yang mewakili Aras 14 itu tampil dengan pakaian tradisi suku kaum Tatana dengan pungutan markah sebanyak 263 mata. Tempat kedua dimenangi oleh Christabel Jill Aaron, wakil dari Institut Latihan Sektor Awam Negeri yang memperagakan pakaian tradisi suku kaum Murut dengan pungutan markah sebanyak 250 mata. Elvia Ete Tohiron yang memakai pakaian suku kaum Dusun pula merangkul tempat ketiga, manakala Mardolin Matusin mendapat tempat keempat dengan memperagakan pakaian suku kaum Murut. Sementara itu, gelaran Mister Keamatan SMJ 2022 pula diberikan kepada Denet Rekodi Angan yang mewakili Aras 12.
Dennett yang tampil dengan pakaian tradisi suku kaum Kadazan dusun itu berjaya menewaskan 3 peserta lain dengan pungutan markah sebanyak 208 mata. Tempat kedua dimenangi oleh Azril Hasan yang memakai pakaian suku kaum Kadazan dengan pungutan 193 mata. Wakil insan Eugene Spencer Albert Samad Lakai yang memperagakan pakaian mulut mendapat tempat ketiga, manakala tempat keempat jatuh kepada Wenan Lanjuin yang memakai pakaian suku kaum dusun Tatana. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri. Hadir sama Yang Berusaha Puan Josilai, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Jepang bersama pengarah-pengarah bahagian dan kaki tangan Jepang. Unduh Ngadau dan Mister Keamatan SMJ 2022 Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah yang julung kali diadakan ini telah berlangsung di Ruang Legar Aras 12, Menara Kinabalu pada Jumaat lepas. Juri pertandingan pula dijemput khas dari Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Sebelum mengakhiri berita perkhidmatan awam pada kali ini, saksikan mini dokumentari Sempena Roadshow Hala 7 Sabah Maju Jaya yang telah diadakan di daerah Kalabakan. Untuk lebih banyak berita terkini, jangan lupa layari laman YouTube Jepan TV. Salam hormat dan jumpa lagi. Hala 7 Sabah Maju Jaya merupakan hasrat dan harapan yang tinggi rakyat kepada kerajaan untuk mempelopori agenda perubahan, membawa rakyat dan tanah air tercinta ini melangkah ke hadapan untuk masa depan yang lebih makmur dan sejahtera. Bertitik tolak daripada itu, HTSMJ diadu dengan cukup teliti merangkumi teras ekonomi, modal insan dan jaringan kemajuan yang menyantuni aspirasi segenap lapisan masyarakat. Setahun sudah berlalu, sudah sampai waktunya gagasan ini dirungkaikan menerusi penjelasan yang wajar agar kefahaman rakyat lebih bertaut menerusi pelaksanaan libat urus. Bertarikh 19 April 2022, satu peristiwa penting tercipta apabila Sekretariat SMJ memulakan langkah awal mengadakan program mini roadshow Hala 7 Sabah Maju Jaya di daerah Kalabakan. Terletak kira-kira 106 km di sebelah barat daerah Tawau, Kalabakan yang baru sahaja diiktiraf sebagai daerah penuh ini memiliki keunikan tersendiri. Daerah ini cukup sinonim dengan kekayaan alam semula jadi, termasuklah peninggalan tempat bersejarah seperti Tugu Peringatan Konfrontasi Malaysia-Indonesia yang menjadi tumpuan pengunjung serta penyelidik tempatan dan luar negara. Tambahan pula, kegiatan ekonomi masyarakat setempat yang lebih memfokuskan sektor pertanian dan perikanan meningkatkan lagi kedaya-upayaan serta menjadi pemangkin dalam pertumbuhan ekonomi daerah Tawau. Beralih kepada perjalanan ke lokasi, rombongan Sekretariat SMJ tiba di Rumah Rehat Feldah Kalabakan pada jam 11 pagi. Program libat urus ini disertai oleh warga pejabat daerah Kalabakan, kaki tangan kerajaan, pemimpin masyarakat serta penduduk setempat. Fokus utama adalah memberi pendedahan mengenai intipati Hala 7 Sabah Maju Jaya yang menjadi satu proses refleksi mendalam kepada golongan sasar. Penjelasan adalah menerusi retrospektif aspirasi Hala 7 Sabah Maju Jaya yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Yang Berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai. Yang Berbahagia Datuk merangkap Ketua Sekretariat HTSMJ turut menjelaskan bahawa daerah Kalabakan merupakan salah satu hotspot areas yang akan mendukung pelaksanaan pelan pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya. 4 tonggak yang memandu pembangunan daerah Kalabakan adalah seperti pelaksanaan bandar sempadan, kegiatan pertanian dan pelancongan serta penanaman semula hutan forest plantation. Ujar Pegawai Daerah Kalabakan Tuan Muhammad Haji Muhammad Ali, pihaknya akan terus memastikan pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya ini dapat direalisasikan di daerah itu. Semua potensi itu sebenarnya ada di daerah Kalabakan. Kalau kita tengok dari segi sektor pertanian,
sektor pelancongan dan juga modal insan. Jadi saya percaya bahawa dengan adanya penekanan yang diberikan oleh kerajaan dalam memberikan tumpuan dan fokus kepada Hala 7 Sabah Maju Jaya, saya percaya matlamat ini, Hala 7 ini akan diterima baik oleh masyarakat. Semangat ini perlu disokong, perlu dijayakan dan juga perlu melibatkan segenap lapisan masyarakat di daerah Kelabakan. Saya percaya potensi itu ada di daerah Kelabakan dan bersama-sama kita bangunkan dan jayakan potensi yang ada. Sementara itu, pemimpin pembangunan masyarakat N72 Marotai, Tuan Muhammad Jalani Haji Cacu menyifatkan pelaksanaan setahun Hala 7 Sabah Maju Jaya ini telah memberi impak positif dalam melonjakkan ekonomi negeri ini, khususnya daerah Kelabakan. Kerajaan sekarang, negeri Sabah ini mendapat satu bentuk pendapatan yang agak luar biasa, di mana kita dikabarkan mendapat 5.49 bilion, maksudnya satu pencapaian yang luar biasa. Ini menggambarkan bahawa Sabah Maju Jaya itu telah berjaya dalam melonjakkan ekonomi negeri Sabah pada masa ini. Perkembangan ini di mana kerajaan negeri sekarang membawa pelabur-pelabur masuk ke dalam negeri untuk menstabilkan ekonomi kita pada saat ini. Jadi saya nampak inilah kemajuan yang didokong oleh Ketua Menteri kita yang kita sayangi, Datuk Seri Haji Nor, di mana beliau, Ketua Menteri kita ini berjaya membawa slogan Sabah Maju Jaya itu di peringkat yang sepatutnya. Kita mengharapkan satu bentuk tindakan yang lebih proaktif, di mana kerajaan kita boleh lagi melonjakkan ekonomi di peringkat yang lebih tinggi. Selain itu, Kelabakan juga terkenal dengan kegiatan tanaman kelapa sawit serta penternakan burung walit yang merupakan sumber pendapatan majoriti penduduk setempat. Pengunjung luar juga tidak melepaskan peluang menerokai tempat pelancongan yang berpotensi untuk dimajukan di daerah Kelabakan. Antaranya di Bukit Tukok dan Lion Hill yang menjadi tempat aktiviti hiking, air terjun Batu 26 dan air terjun Batu 9 serta Silimpopon atau lebih dikenali sebagai The Lost City. Kesimpulannya, daerah Kelabakan yang memiliki populasi kependudukan seramai 46.665 orang jelas membuktikan bahawa daerah ini berpotensi besar dalam menjayakan teras utama Hala 7 Sabah Maju Jaya.